Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Berjumpa lagi kita pada hari ini dalam mata pelajaran sains. Hari ini kita akan belajar mengenai aliran air. Okay. Dalam buku aktiviti pada muka surat 65 terdapat satu eksperimen yang boleh awak lakukan sendiri di rumah dengan pengawasan ibu dan ayah ataupun orang yang lebih tua. Di mana awak perlu memotong botol untuk memasukkan air di sini. Okey, langkah-langkahnya ada di sini. Yang pertama, potong botol plastik seperti gambar rajah di sebelah. Potong ni. Okey, ini mesti menggunakan melalui pengawasan orang yang lebih tua, ibu, ayah ataupun abang dan kakak. Okey, kedua, ikat botol dengan tali dan gantung botol secara melintang. Okey, macam ni ikat dekat sini secara melintang. Isikan air ke dalam botol tadi. Kita isikan air. Kalau nak seronok lagi, awak boleh nampak dengan jelas. Awak warnakan air tersebut. Bubuhlah sirap ke ataupun pewarna makanan yang lain. Awak akan nampak air tu bergerak nanti. Okay, keempat, tolakkan bahagian kanan botol ke atas. Ni awak tolak ke atas. Apa terjadi? Okay. Awak akan nampak air tu bergerak ke, mengalir ke bawah. Okey. Dan seterusnya langkah yang kelima, ulangi langkah 3. Okey, ulangi langkah 3 maksudnya isi air. Bila kita dah tolak ke kanan tadi, air tu akan keluar daripada lubang ni kan. Okey, jadi air tu dah berkurangan. Jadi kita isi air semula dan kita tolak pula di sebelah kiri. Okey, bila kita tolak sebelah kiri, air tu akan mengalir ke sebelah kiri. Okey, perhatikan pengaliran air di dalam botol tersebut. Okey, awak akan nampak botol air itu bergeraklah. Air itu akan mengalir ke kanan dan ke kiri mengikut arah tolakan awak. Okey, ke manakah arah aliran air apabila bahagian kanan botol ditolak ke atas? Bila kita tolak air ke kanan, air itu mengalir ke mana? Sudah tentulah air itu mengalir ke kiri. Dia ke kiri kan? Dan sebaliknya, ke manakah arah aliran air apabila bahagian kiri botol ditolak ke atas? Kalau kiri kita tolak, air itu akan mengalir ke sebelah kanan. Okey. Jadi, dia beri soalan yang perlu awak tulis jawapan di sini. Arah aliran air mengalir dari mana? Okey, jawapan dia ada dalam buku teks muka surat 106. Ni dia jawapan dia. Arah aliran air adalah dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Itu jawapan dia. Ni pun sebenarnya aktiviti yang awak boleh buat di rumah. Ini awak baca dan awak cuba lihat. Air itu akan bergerak, mengalir ke tempat yang lebih rendah. Tengok dia warnakan air. Nampak cantik kan? Okey, jadi jawapan yang kita nak tulis di sini apa? Arah aliran air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Okey. Okey, kita sambung muka surat 66. Muka surat 65 tadi dah selesai. Muka surat 66 pula Okey, muka surat 66 dia minta awak melakarkan anak panah dengan warna biru. Warna biru tau. Kena gunakan pensel warna biru. Kalau tak ada, tak apalah, cikgu faham. Sekarang PKP susah nak cari kan. Gunakan pensel pun tak apalah. Untuk menunjukkan arah aliran air yang betul. Okey, macam ni kita nak tulis. Okey, lukiskan anak panah. Anak panah ni senang je. Ni. Satu. Air tu dari situ. Turunlah ke bawah kan. Sebab dari tempat yang tinggi, kita ke tempat yang rendah. Okey, itu pergerakan air. Awak kena gunakan warna biru. Ni buku ni cikgu nak guna lagi tahun depan. Jadi cikgu kena padam lepas ni. Sebab tu kena guna pensel. Okey, jawapan soalan di kat bawah ni. Kita kena isikan jawapan dia. Air terjun dan air sungai mengalir dari tempat yang ke tempat yang. Tempat apa? Tempat yang tinggi. Tulis ni tinggi. Ke tempat yang rendah.
Senang jawapan dia, dah siap dah. Okey. Awak boleh rujuk buku teks muka surat 107. Okey, di muka surat 107 buku teks ni, awak akan lihat ya, dia buat keratan rentas bumi di sini. Okey, air ni, air terjun biasanya berada di kawasan hulu ni di sini. Okey. Kat sini biasanya ada air terjun. Kawasan yang berhampiran dengan laut dah jarang dah ada jumpa air terjun susah nak jumpa air terjun. Kalau kita nak cari air terjun di kawasan hulu. Okey, air terjun di kawasan hutan pedalaman sana, dalam hutan yang jauh sana, hulu sungai. Okey, di sinilah biasanya jumpa mata air biasanya mata air dekat sini. Okay, air tu akan mengalir dari kawasan yang tinggi, nampak tak ni tinggi kan? Okey, dia akan mengalir dan berakhir di laut. Laut adalah kawasan yang paling rendah. Sebab itulah air bertakung di laut. Okey. Okey. Itu adalah aplikasi daripada apa yang kita pelajari, iaitu air mengalir dari kawasan yang tinggi ke kawasan yang rendah. Okey. Sekarang ni kita pergi pada muka surat 67 di buku aktiviti. Okey, kita lihat. Arahan dia, padankan situasi dengan kesan yang akan berlaku jika aliran air terganggu. Jika air terganggu, aliran air terganggu, ni kita dah lihat sini kan. Sekiranya kawasan ini kita blok, kita tutup, kita buat empangan kat sini. Apa terjadi? Mestilah itu melempah-lempah, kan? Okey, jadi kita lihat. Kalau air kita ganggu alirannya, apa yang terjadi? Okay, di sini ada 3 situasi dan juga 3 jawapan. Okey, ni kalau hujan ni, apa yang terjadi? Air tak boleh mengalir ni, hujan lebat ni. Okey, apa yang terjadi? Okey, terjadinya ialah banjir kilat. Gariskan guna pembaris ya. Tak ada pembaris ni. Okey, yang kedua, ni gambar apa ni? Ni gambar jentik-jentik. Okey, jadi jawapan yang paling sesuai, pembiakan nyamuk. Dan yang terakhir, nampak ni ditutup hidung ni, maksudnya kawasan ni busuk, air tu tak boleh mengalir, dia bertakung kat situ. Sampah-sampah pun banyak kan, jadi busuk kawasan ni. Jadi jawapan yang paling sesuai ialah air sungai berbau. Okey, dan soalan di bawah ni, aliran air yang terganggu akan menyebabkan apa, dan apa. Ada 3 kat sini. Okey, jadi jawapannya kita ambil je yang kat sini kan? Boleh? Okey, yang pertama, pembiakan nyamuk. Yang kedua, air, kena huruf kecil air sungai berbau. Dan yang terakhir, banjir kilat. Okey, selesai tugasan kita pada hari ini. Terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pengajaran hari ini bermanfaat untuk awak.